Hai, selamat datang kepada pelajar tingkatan 1 bagi subjek RBT bersama Cikgu Husna. Okey, untuk hari ini kita akan sambung kepada topik yang sebelum ini iaitu reka bentuk sistem vertigasi. Dalam reka bentuk sistem vertigasi, di akhir pembelajaran hari ini kita akan dapat mengenal pasti komponen utama dalam sistem vertigasi. Okey, so kita akan tengok yang pertama lah. Dalam sistem vertigasi, awak sambil tu boleh rujuk muka surat 108 . Ada 3 komponen utama dalam sistem vertigasi. So, apakah komponen utama dalam sistem vertigasi? Ada 3 komponen utama dalam sistem vertigasi iaitu yang pertama adalah sumber. Yang kedua adalah medium. Yang ketiga adalah alur keluar. Okey, sumber kepada medium, medium kepada alur keluar. Sumber ni apa? Sumber ni adalah tempat simpanan bekalan nutrien. Contohnya adalah tangki nutrien. Dalam gambar ni, cikgu dah mark warna merah. Ini adalah tangki nutrien. Sumber, tempat simpan bekalan nutrien. Okey, yang kedua adalah medium. Medium ni adalah laluan penyimpanan nutrien, laluan penyampaian nutrien. Contohnya adalah pipe yang warna biru ni lah. Ini adalah laluan penyampaian nutrien kepada polybag ni. Okey, yang ketiga adalah alur keluar. Alur keluar adalah tempat keluarnya nutrien kepada tanaman. Contohnya yang warna kuning ni iaitu penitis. So, komponen utama dalam sistem vertigasi ada 3. Sumber, tempat simpan. Medium, tempat lalu. Alur keluar adalah tempat dekat mana nutrien tadi nak keluar ke tanaman. Okey. Kemudian kita akan tengok komponen utama sistem vertigasi konvensional. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 . Yang pertama ni warna biru ni adalah tangki nutrien. Kemudian kita ada yang warna biru tepi ni, ini adalah pam air. Ini adalah penapis. Kita ada alat pengatur masa. Kita ada, ini adalah set penitis. Ini adalah dari segi pipe ladang. Ini adalah pipe ladang dan ini adalah pipe penyambungan lah. Okey, ada semua sekali, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita akan tengok satu persatu komponen utama dia. Yang pertama kita akan tengok adalah tangki nutrien. Tangki nutrien ni boleh warna biru, boleh warna hitam, yang besar tangki nutrien. So, fungsi dia adalah untuk menakung larutan baja untuk kita alirkan kepada tanaman. Inilah tempat kita nak simpan larutan baja. Okey. Yang kedua kita ada pam air. Pam air ni fungsi dia adalah kita nak pam larutan baja daripada tangki ini ke sistem pengaliran yang lain. Okey, fungsi dia adalah untuk pam. Pam tu selalunya diletak kat bawah ni lah. Kalau tak ada pam, air daripada dalam ni tak boleh keluar ke sistem pengaliran. Okey. Kemudian kita ada set penitis, ada tube mikro, nipper dan juga penitis. Tube mikro ni kita pasangkan dengan nipper dalam ni sebelum kita sambungkan kepada pipe. Okey, kita tak boleh terus cocok dengan penitis. Dia kena ada perantaraan supaya air baru boleh keluar ke penitis lah. Kalau tak, air keluar laju daripada tube mikro ni. Okey. Nipper ni pula kita akan pasangkan pada pipe tertier. Dia akan jadi penghubung antara tube mikro lah tengah-tengah ni. Kemudian kita ada penitis. Inilah yang akhirnya kita akan cocok dekat kita punya tanaman. Dekat hujung tube ni nantilah akan keluarnya air. Okey. Terus ni kita akan tengok penapis. Penapis ni fungsi dia adalah untuk menapis benda asing daripada masuk. Selalunya kita kena bersihkanlah penapis ni. Penapis ni kita boleh tengok contohnya macam dekat tempat air. Macam penapis air. Penapis air macam kowe dan sebagainya kan. Dalam tu ada penapis. Untuk tapis air kotor kepada air yang bersih. Sama juga dalam sistem vertigasi, kita kena ada penapis. Kita nak tapis apa? Kita nak tapis air, tapis baja yang dah larut, mungkin ada yang batu-batu dan sebagainya, ada benda-benda asing, binatang dan sebagainya daripada masuk ke dalam sistem pengaliran kita. Kita tapis dulu biar yang lalu tu adalah air yang bersih. Okey? Yang kelima kita ada alat pengatur masa atau kita panggil sebagai timer. Ini adalah penting untuk kita pastikan
baja yang kita salurkan itu disalurkan mengikut masa, kekerapan dan kuantiti yang telah ditetapkan. Okey? Kita akan pergi kepada paip ladang. Paip ladang ada 3 jenis iaitu paip utama, paip sekunder dan juga paip tertier. Paip utama dengan paip sekunder ni adalah sama. Dua-dua menggunakan paip PVC yang bersaiz 30 hingga 40 mm. Yang mana tapi beza dia paip utama ni kita akan sambungkan nutrien kepada pump. Ni adalah main yang dekat depan. Yang dekat tengah-tengah tu daripada utama kita akan sambungkan kepada guna paip sekunder lah. Kita akan sambungkan daripada pump air ke paip tertier. Paip tertier adalah paip yang kecil halus ni dekat bawah ni. Paip tertier ni pula selalunya kita guna adalah paip poli Paip poli saiz 16 hingga 20 mm untuk kita salurkan nutrien tadi kepada tiub mikro yang kecil tu. Okey, utama, sekunder dan tertier. Dua-dua ni PVC, yang bawah ni adalah poli. Okey. Kita akan tengok yang terakhir adalah komponen dari segi paip penyambungan. So kita dah ada paip yang besar tadi kan. Kita mestilah ada tempat nak sambungkan dia. Kalau tak macam mana air tu nak selekoh dan sebagainya. Okey. Kita ada ini adalah 4 jenis sambungan untuk paip poli. Yang mana dia sesuai untuk paip utama ataupun sekunder lah. Ini ada soket sama, siku 90 darjah, T sama dan juga injap penahan. Injap penahan ni selalunya kita letak di dekat tengah-tengah lah ataupun dekat hujung supaya dia dapat tahan air tu daripada terkeluar dan sebagainya. Okay. Kita ada juga penyambung dari segi L, penyambung T dan juga penyambung lurus. Yang ni kita boleh guna, kita nak pasang kita punya sistem fertigasi tu belok-belok ke mana kan air dia, kita guna sambungan inilah. Okay. So beza dia adalah dari segi pemasangan dia lah. Okay. Kemudian kita ada bekalan elektrik. Bekalan elektrik sistem fertigasi memang guna bekalan elektrik. Sebab dia lah yang akan bekalkan elektrik kepada pump air. Okay. Dan dia mesti ada sumber air. Sumber air tu mestilah daripada air yang bersih. Air tu mesti dalam keadaan pH yang neutral. Kalau neutral dia adalah antara 5.5 hingga 6.5 lah pH dia. Kita boleh tentukan air tersebut menggunakan pH meter dan juga isi meter. Ini adalah pH meter, ini adalah isi meter. Sumber air ni boleh dapat daripada macam-macam tempat, macam sungai, kolam, tasik, telaga, air paip dan sebagainya lah. Okey, air tersebut dia akan tapis. Sebab tu ada penapis tadi sebelum disalurkan ke dalam sistem fertigasi. Okey. Kemudian kita akan tengok keperluan asas sistem fertigasi. Ada 5 keperluan asas dalam sistem fertigasi, iaitu yang pertama adalah tangki larutan baja, yang kedua adalah larutan stok baja, yang ketiga adalah media tanaman, yang keempat adalah biji benih dan yang kelima adalah alat pengukur. So tangki warna biru, larutan stok baja ni adalah dalam bentuk apa? Dalam bentuk serbuk Kemudian kita ada media tanaman. Kat dalam sistem fertigasi kita tak pakai tanah tau. Kita pakai media tanaman. Apakah media tanaman yang kita pakai? Dan mestilah ada biji benih. Biji benih dan juga alat pengukur. Okey, kita akan tengok ni satu persatu. Yang pertama kita akan tengok tangki larutan baja. So bila kita buat sistem fertigasi, kita kena sediakan 2 tangki yang besar lah ataupun yang sederhana besar. Yang mana satu tu adalah untuk kita letak baja stok A, lagi satu tu adalah untuk kita letak baja stok B. So sebab apa kena asing-asing, tak boleh campur? Sebab kita nak dia larut dulu baja tersebut. Baja tu A dengan B tu berbeza dia punya nutrien-nutrien dalaman dia lah. Okey, yang bagus untuk tanah. Okey. Untuk kita punya sistem fertigasi tu sebab tu dia memerlukan stok yang berbeza. Kemudian daripada segi larutan stok baja ni pula, dia adalah dalam bentuk serbuk. So dalam bentuk serbuk ni dia dah siap-siap tulis baja A, baja B. So dekat sini kita kena larutkan dia terlebih dahulu ikut sukatan yang betul lah sebelum kita guna. So macam mana kita nak campurkan larutan stok baja ni dalam tangki? Kita akan tengok yang seterusnya.
cara penyediaan larutan baja. So tadi kita dah ada tangki larutan baja, ini adalah baja dia, stok baja tu kan. Dalam tangki 22A ni, A dan B ni, dalam ni dah ada 100 liter air. So 1 liter stok baja ni kita masukkan dalam tangki A yang mana dalam ni dah ada 100 liter air. Yang kedua, daripada 1 liter stok baja B ni pula kita akan masukkan dalam tangki B yang ada 100 liter air. Kemudian bila kita dah campurkan dia, kita dah kacau dia dengan sebati, kita nak guna A dengan B ni, kita akan campurkan dia dekat dalam satu tangki besar yang mana kita panggil dia tangki C lah. Dalam tangki C ni dah ada air yang cukup lah, air mengikut sukatan yang diperlukan. Kita akan campurkan A dengan B ni. Macam mana kita nak campurkan dia, cikgu? Kita nak tuang besar-besar ni dalam ni ke? Tak, kita ambil lah dalam beberapa liter yang kita nak. Contohnya kita dah campur tadi kan. Ada 100 liter air dalam ni, mungkin kita nak 50 liter A, 50 liter B. Ambil guna bekas yang sesuai dan tuang dekat dalam tangki C. Dan kacau hingga sebati, barulah kita akan gunakan campuran stok baja tadi. Okey? Kita tak bolehlah tuang macam tu saja, kita kena sukat. Barulah kita punya sistem fertigasi tu, dia punya larutan baja tu berkesan. Okey, kemudian kita akan tengok yang ketiga, media tanaman. Okey, media tanaman ni biasanya kita guna dalam sistem fertigasi ni ada 3 jenis lah, iaitu yang pertama adalah kokopit, yang kedua ni adalah sekam padi, yang ketiga ni adalah peat moss ataupun ni lumut sphagnum. Okey, kokopit ni dia daripada sabut kelapa. Pernah tengok tak? Okey, ni adalah pokok kelapa yang dekat tepi ni. Ada buah kelapa kan. Kemudian selalunya kita buat ambil santan daripada yang dalam ni kan. So dekat tepi-tepi dia ni bila dah kering, dia akan jadi pelepah ni kan. So kita boleh hancur-hancurkan dia menjadi kokopit ataupun sabut kelapa ni lah. Ini adalah yang kasar, ni adalah yang halus lah. Ini bila dah reput, dia boleh digunakan sebagai media tanaman. Sangat baguslah untuk sistem fertigasi. So ini adalah kokopit daripada sabut kelapa yang mana dia mudah reput. Dia ni function untuk kekalkan kelembapan tanah dan dia ni baik untuk pengudaraan untuk pokok lah. Okey. Kemudian kita ada sekam padi. Sekam padi ni pula, dia ni daripada biji padi yang dikisar. Padi kita yang kita makan beras tu kan, beras tu. Padi ni, dia punya biji padi dia dikisar. Ada 2 jenis sekam padi. Satu sekam padi bakar, satu sekam padi mentah. Yang mana tidak dibakar. Kalau sekam padi bakar tu warna hitam macam ni. Kalau sekam padi mentah tu macam ni lah warna kuning ni. Okey. Ini adalah lumut, peat moss. Peat moss ni lumut Kita selalunya kalau awak nak tengok peat moss ni, boleh tengok dekat longkang-longkang, awak tengok dia macam ada lumut-lumut hijau tu kan. Dia lebih kurang macam tu lah peat moss ni. Okey, dia lumut. Okey. Okey, kemudian kita akan tengok yang seterusnya iaitu biji benih. Bila kita nak buat dalam sistem fertigasi ni, kita kena pilih biji benih yang baik, yang berkualiti dan bebas daripada sebarang penyakit. So sebab paling recommended sekali adalah kita guna biji benih yang hybrid lah. Sebab biji benih hybrid ni, dia mudah bercambah dan dia boleh tumbuh secara seragam. Nak pilih biji benih macam mana? Pi kat kedai, pilah cari biji benih yang kita nak tomato ke, nak rock melon ke, nak cili ke, berdasarkan apa yang awak nak tanam. Okey? Okey. Kemudian yang kelima adalah alat pengukur. Alat pengukur ni kita guna untuk uji kualiti air dalam sistem fertigasi. Kita nak uji kualiti air sebab bila menggunakan sistem fertigasi, ingat dia kena guna air yang bersih. Alat yang kita guna untuk ukur adalah pH meter dan juga isi meter. Ini adalah pH meter yang mana kita nak ukur asid atau alkalinya air tersebut. Kita nak pastikan pH air itu berada dalam keadaan normal iaitu antara 5.5 hingga 6.5 ataupun 7 lah. Okey.
Isi meter ni pula, kita nak ukur kepekatan larutan baja. Cocok kita letak je dekat dalam larutan baja. Jangan tenggelamkan dia. Kita letak macam tu, kita ukur. Estimate larutan baja tu pekat sangat ke, cair sangat ke. Okey, itu adalah alat pengukur. Kemudian, kita akan masuk yang seterusnya ialah pemilihan jenis dan variety tanaman. So, bila kita nak menggunakan sistem fertigasi ni, kita nak pilih tanaman kita ni, kita kena tahu persekitaran kita tu macam mana. Kita nak tanam tu persekitaran dia okey ke tak? Kita kena tahu persekitaran seperti suhu, kelembapan udara dan juga tahap pengurusan. Suhu ni tak boleh panas sangat, tak boleh sejuk sangat. Kelembapan udara dia tu pun sama dan tahap pengurusan. Okay, so sebelum kita nak tanam dia dekat dalam polybag ni, kita kena semai dahulu biji benih yang kita dah beli tadi. Contohnya kita nak tanam pokok cili. So kita dah beli biji benih cili, kita letak biji benih tu dalam dulang semaian terlebih dahulu. Dulang semaian ni macam ni Dia jenis plastik atau polistiren, dia warna hitam macam ni lah. Ada bentuk bulat, ada bentuk empat segi. Okay, so kita kena semai dahulu biji benih tu, letak media tanaman kita nak guna kokopit ke, nak guna peat moss ke, sekam padi ke, tak kisah. Lepas tu kita letaklah biji benih yang kita nak pakai dekat dalam setiap lubang ni. Okay, kita tunggu dia selama 2 minggu, bagi dia naik anak pokok macam ni lah. Tinggi dia lebih kurang antara 2 ke 3 ke 5 cm macam tu lah. Tak besar sangat, tak kecil sangat. Dalam 2 minggu, kita tengok anak benih tu tumbuh dengan cantik. Barulah kita pindahkan dia ke dalam polybag sebelum kita susun dia secara fertigasi. Okay? Itu adalah cara sebelum kita nak letak dalam sistem fertigasi lah. Okey, bila dalam sistem fertigasi ni juga, kita kena tahu uruskan tapak dan alatan dia. Kita kena tahu 3 jenis pengurusan dari segi yang pertama adalah pemilihan tapak. Dalam sistem fertigasi, kita digalakkan untuk ada tapak yang rata. Tapak rata maksudnya tak ada bukit-bukit lah, supaya senang untuk kita alirkan kuantiti air dengan baja tadi. Supaya semua orang dapat pada masa yang sama. Tak adalah air tu nak kena naik atas bukit. Dah yang bawah tu dah dapat, yang atas tak dapat-dapat. Okay? Sebab itu penting untuk kita capai pembesaran tanaman supaya dia lebih seragam. Yang kedua adalah daripada segi sumber air. Bila kita dah plan nak tanam fertigasi, contohnya nak tanam dekat padang sekolah, awak kena tapak dah cantik dah rata. Tetapi sumber air, awak nak dapat air daripada mana? So sebab itu sebelum kita planning nak buat sistem fertigasi, kita kena tahu pemilihan tapak. Yang kedua adalah sumber air. Air mestilah ada daripada sumber yang bersih, macam daripada air kolam ke, tasik ke, sungai, telaga dan juga air paip. Sebelum tu kita kena check dulu kualiti air, adakah air tu sesuai ataupun tidak untuk digunakan. Okay? Seterusnya adalah daripada segi anggaran kos. Kena ingat, bila kita nak buat sistem fertigasi ni, dia punya permulaan kos dia adalah sangat tinggi. So, kita kena kira semua sekali, termasuklah daripada sistem pengairan dia, polybag dia, media tanaman, racun dan baja. Okay? Kemudian kita akan tengok daripada segi pengurusan sistem pengairan. Okey, dalam sistem pengairan ada 3 jenis iaitu yang pertama adalah sistem pengairan percikan, yang kedua adalah sistem pengairan semburan kabus dengan yang ketiga adalah sistem pengairan titis. Waktu kita nak tentukan sistem pengairan ni, dia adalah berdasarkan daripada segi iklim, jenis tanaman, kesesuaian tanah yang kita nak guna. Okey, sistem pengairan ni sebenarnya antara 3 ni, yang titis ni adalah salah satu inovasi pertanian yang mana dia sangat sesuai dalam sistem fertigasi lah. Okey. Kita akan tengok yang pertama iaitu sistem pengairan percikan. Yang ini dia menggunakan semburan udara melalui nozzle. Nozzle dia ni berputar 360 darjah. Pusinglah semua sekali. Biar pokok-pokok ni kena air.
Itu adalah percikan, sistem pengairan percikan. Kemudian kita ada sistem pengairan semburan kabus. Yang ni dia punya air tu halus. Sebab nozzle ini dekat depan ni kan, nozzle itu lagi halus. So sebab tu percikan air dia tu halus. So dia akan hasilkan semburan tu macam kabus-kabus macam tu. So dia sangat sesuai untuk kita tanam sayur. Paling sesuai lah guna sistem pengairan semburan kabus ni. Okay. Kalau sistem pengairan titis ni pula, dia ni dibekalkan terus ke akar tanaman. Macam ni lah sistem pengairan titis. Dia direct terus ke dalam tanah. Dalam ni air tu dia secara droplet, dia secara macam air mata macam tu kan. So dia bukan macam tadilah laju kan. Yang ni dia macam air dia titik-titik-titik. So kat sini paling berkesan lah sistem pengairan titis ni sebab dapat mengelakkan pembaziran air dan juga baja. Antara tiga ni kali ni paling baguslah untuk sistem fertigasi. Okey. Kemudian kita akan tengok langkah-langkah pemasangan sistem fertigasi. Ada 12 langkah. Okey. So langkah-langkah dia adalah yang pertama sekali mesti kena buat lakaran. Kena rancang. Jangan okey nak buat fertigasi lah esok. Dah beli barang ni. Sampai je. Alamak, tak cukup lah. Tangki tak beli. Sebab tak ada lakaran. So, sebelum kita nak buat pemasangan, kita kena lakar dulu. Bagi tahu dulu, labelkan dulu barang apa yang kita nak pakai. Okay? Yang kedua, barulah kita start potong pipe poli. Pipe poli yang kita nak tu, kita potonglah ikut kehendak yang kita nak. Okay, kita ukur dan kita potong. Guna pemotong pipe. Kemudian kita pergi kepada membuat lubang untuk nipple pada pipe tertier. So dekat sini kita ada guna alat penebuk. Alat ni memang terbaik lah kalau nak tebuk pipe sebab dia tajam. Tak payahlah kita congkil-congkil guna gunting ke, pisau ke. So yang ni dia lagi senang lah. Lagi bila cocok dekat pipe tu dia lagi nampak cantik. Okay. So dekat sini adalah alat penebuk dia lah. Yang mana digunakan untuk tebuk lubang dekat pipe ni lah. Yang keempat, kita sediakan set penitis. Set penitis kita daripada apa? Ada 3 jenis set penitis tadi iaitu nipple, tube micro dan juga penitis. Okay. Ini adalah contoh penyambungan set penitis. Okay. Kita tengok yang kelima ialah sambungkan pipe tertier tadi dengan set penitis. Tadi kita gunakan apa ni? Kita gunakan apa nama dia? Kita gunakan alat penebuk lah. Kemudian yang keenam, sambungkan pipe tertier dengan pipe sekunder. Nampak dia guna L dengan T ni. Kita gunakan juga nombor 7, pasangkan injap penahan pada pipe utama. Injap penahan ni dia berfungsi untuk kita kawal aliran larutan baja ke penitis. So dekat situ bolehlah kita kawal air dia tu nak laju sangat ke, nak perlahan sangat ke, dia boleh kawal dekat situ lah. So yang ke-8 kita akan lengkapkan pemasangan. Ini adalah contoh pemasangan menggunakan penyambungan L tadi kan untuk buat bentuk ni ada L. Kalau tak ni dia besar lah. L jadi macam ni cantik lah. Okay. So ni adalah contoh projek mini sebab dia bentuk segi 4 kan. So yang seterusnya adalah sambungkan saluran air ke pam air. Ini adalah pam air. Pam air tu kita akan letakkan dekat dalam tangki nutrien. Ini adalah pam air. Ini ada pipe poli, siku 90 darjah. Nombor 11 kita akan pasangkan timer dekat luar tu lah. Kita pasangkan timer dan kita programkan ikut kepada jadual siraman yang kita nak. Okay, so dia ni timer ni kita kena lekatkan dekat bekalan elektrik lah. Sebab kalau tak, macam mana dia nak kawal pukul berapa nak alihkan ke tanaman. Okay. Yang ke-12, lengkapkanlah sambungan tadi. Ini adalah contoh sambungan yang telah lengkap. Kita boleh tengok video Jadi cikgu tunjuk video. Awak boleh rujuk video ni pada link yang cikgu akan attach dekat bawah. Awak boleh rujuk. So, kita akan tengok bersama-sama. Okay. Ini adalah, nampak? Ini adalah timer yang dia dah pasang dekat soket tu. Kemudian, ini adalah
pump, nampak pump di dalam tangki. Ini adalah contoh model model. Pump itu ada pump, kemudian nampak soket 90 darjah. Ini adalah tadi apa benda dalam dalam tu? Itu adalah pipe injap Kemudian ini adalah bentuk sistem vertigasi dia yang dia nak pasang. Okey. Nampak sama kan dalam buku teks kan? Okey. Ini adalah contoh-contoh dia lah. Ini adalah contoh pemasangan. Nampak macam simple kan? Simple. Ini adalah apa tadi? Alat pengatur masa lah ataupun timer. Ini adalah timer lah. Kita nak kawal dia pukul berapa dan sebagainya. Ini adalah yang tadi ni adalah pump air. Ini adalah tangki. Kononnya tangki lah. Okey, tangki. Ini adalah jenis-jenis pipe yang digunakan. Nampak dia dah potong siap-siap dia dah ukur siap-siap. Ini adalah pipe injap penahan injap penahan. Ini bentuk T, siku T. Gambar rajah penyambungan T. Ini adalah penyambungan L. Ini adalah penebuk lubang tadi. Ini adalah set-set penitis. Ini adalah set-set penitis. Okay. So first kita akan tengok macam ini adalah contoh menggunakan kokopit. Okay. Okay, so first kita akan tengoklah. Ini adalah cara pemasangan yang telah lengkap. Okay, first kita akan tengok dia pasang pipe tu macam mana. So first dia dah ada ukuran. So dia anggarkan ketinggian pipe ni dengan apa tu namanya, tangki tersebut. Dia akan ukur kejap lagi. Muat ke tak? Muat ke tak? Muat. Nampak dia dah potong sebab tu muat. Okay. So anggarkan dia punya ketinggian dia begitulah. Kemudian dia pasangkan pipe yang nombor 2. Dia dah potong siap-siap dia guna penyambungan L dekat situ. Nampak? Nampak L. Nampak kat situ nampak. Kemudian dia akan pasang injap penahan dekat pipe utama ni lah, dekat depan ni. So dia ni akan kawal pengaliran larutan baja ke sub pipe yang seterusnya. Kemudian dia pasang penyambungan L dekat situ, dia pakai pipe. Kemudian dia akan letak dalam bentuk penyambungan T. Dia akan letak penyambungan T. Betul tak? Betul tak? Yes. Cikgu bijak. Nampak dia letak penyambungan T. So dekat sini dah nanti dia punya sistem vertigasi tu jadi bentuk 4 segi. Okay. So ada 2 kat sini saluran air. Dia pasang pipe dekat situ kiri dengan kanan dan nanti dia akan pasangkan penyambungan L. Kiri kanan dia pasang pipe dulu. Kemudian dia akan pasang penyambung L. Okay. Penyambung L. Okay. Sekejap kita tengok betul ke tak betul. Betul punya. Okay. Kita akan tengok. Dia dah siap separuh. Kemudian dia akan pasang penyambung L. See? Cikgu dah kata. Cikgu bijak. Okay. Ni adalah contoh cikgu lajukan sikit lah. Ni adalah contoh dia lah. Lepas dia pasang L tadi, dia akan letak pipe dekat situ. Bagi dia sambung lah nanti. Dia akan sambungkan guna L dekat situ. Okay. So dekat sini lah dia dah sambungkan. Cikgu cepatkan sikit lagi. Okay, dah jadi lengkap, cantik, tip-top. Okay. Okay, kemudian dia dah siap ni, dia akan pasang pipe penitis. Set penitis tu lah. Dia akan menggunakan penebuk lubang. Alat penebuk lubang tu. Alat penebuk tu, dia akan tu nampak dia cocok je macam tu. Tengok sekejap je dia cocok. Pop. Nampak? Senang kan? Itu dia dah cocok lubang kat situ untuk letak nipple untuk buat lubang nipple Ini adalah contoh dia dah siap pemasangan set penitis. Dia dah siap pasang semua sekali. Nampak itu adalah cara pemasangan dia. Dia dah pasang nipple dengan tube mikro. Dia cocok dekat dalam lubang tadi. Dan kemudian dia akan letak dekat dalam sambungkan dengan set penitis. Nampak bentuk L tu. Okay. See? Nampak. Macam tu lah bentuk dia. Untuk penyambungan dia. Okay. Lepas tu dia letaklah dekat dalam pokok tadi. Okay. Contoh dia lah. Timer. Okay, kita akan tengok macam mana dia berfungsi. Timer pasangkan dengan pump. Pump masukkan ke dalam saluran pipe tadi. Okay.
So kita akan tengoklah, kita akan uji air tersebut keluar macam mana. Nampak itu adalah pipe injap. Pipe injap tadi kan. Injap penahan tu kita dah buka, kita akan tengok air tu keluar macam mana melalui set penitis. Nampak? Dia keluar titik-titik-titik macam tu. Nampak ya? Nampak macam wow gitu kan. Okay. So kita secara kesimpulannya dekat sini, kita dah habis subtopik komponen utama sistem fertigasi. Cikgu harap awak dapat kenal pasti komponen utama dalam sistem fertigasi serta langkah-langkah pemasangan dia. Kita jumpa lagi pada kelas akan datang. Bye!